Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam siri kuliah online kita membicarakan hadis-hadis yang berkaitan dengan keindahan, kecantikan, kemurnian, kehebatan Islam yang menjadi agama dan anutan kita pada hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di antara ciri-ciri keindahan Islam, di antara ciri yang menjadikan Islam itu hebat, ialah Islam melihat bahawa persoalan jawatan adalah suatu amanah yang perlu ditunaikan. Jawatan bukan suatu kebanggaan. Jawatan bukan tempat untuk membina pengaruh ataupun membina ataupun mengauk keuntungan. Tetapi jawatan adalah suatu amanah yang perlu dilaksanakan dan ditunaikan oleh setiap orang Islam. Maka itu adalah ajaran Islam yang indah, ajaran Islam yang baik. Supaya setiap orang yang memegang jawatan, mereka berusaha untuk melaksanakan amanah daripada jawatan yang diberikan itu. Sebab itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Dzar, an Abi Dzarrin qala qultu ya Rasulullah ala tasta'iluni qala fadaraba biyadihi ala munkibi thumma qala ya Aba Dzarrin innaka dha'ifun wa innaha amanatu wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata Abu Dzar, saya yakni Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah SAW, tidakkah kamu menjadikan aku sebagai pegawai di pejabat? Tidakkah kamu nak pilih aku jadi pegawai? Kata Abu Dzar. Lalu Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW menepuk bahuku. Lalu Abu Dzar kata, Rasulullah tepuk bahuku dengan tangan baginda. Seraya baginda bersabda, wahai Abu Dzar, ya Aba Dzarrin, innaka dha'ifun. Wahai Abu Dzar, kamu ni lemah untuk memegang jawatan tersebut. Padahal jawatan itu adalah amanah. Wa innaha amanatu. Sedangkan jawatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Dan jawatan itu pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan. Ramai orang yang hina di hari akhirat kerana jawatan. Ramai orang yang menyesal di hari akhirat kerana jawatan.
di atas dunia mereka berebut-rebut untuk mendapatkan jawatan. Ya, kerana dengan jawatan dapat membina pengaruh, keuntungan, membina empayar rezeki, keuntungan, membina kekayaan dan sebagainya. Tapi di hari akhirat mereka menyesal. Ya. Kenapa? Kerana mereka memegang jawatan, tetapi jawatan itu tidak menjadikan mereka bahagia ataupun mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jawatan itu tidak menjadikan mereka orang yang bertanggungjawab. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda allazi alaihi fiha. Kecuali, kata Nabi sallallahu, sesiapa yang mengambilnya, maknanya mengambil jawatan tersebut dengan hak, dengan sebenar, dan mereka menunaikan tugas dengan benar. Mereka menunaikan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara perkara yang penting muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang perlu kita jaga, yang perlu kita fahami, yang perlu kita sedari. Jawatan adalah satu tanggungjawab dan amanah, ataupun taklif. Jawatan adalah tanggungjawab dan amanah. Satu taklif. Bukan satu kemuliaan dan kebanggaan. Bukan satu benda yang boleh dibangga-banggakan, yang boleh rasa kita hebat, kita mulia dengan sebab jawatan yang ada. Jawatan yang diberikan, yang kita miliki. Jawatan bukan kemuliaan, bukan kebanggaan, tapi dia adalah tanggungjawab dan amanah. Segala amanah dan tanggungjawab yang diterima, yang kita pikul atas dunia ni, segala amanah, segala tanggungjawab yang kita pikul atas dunia ni, akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Allah Ta'ala akan soal kita. Siapa pun dia. Mungkin dia Pak Menteri. Mungkin dia wakil rakyat yang memiliki tanggungjawab yang besar untuk membawa kesejahteraan rakyatnya tanpa mengira kelompok dan golongan. Lagi besar tanggungjawab, lagi penting tanggungjawab, lagi besar soal jawabnya di hari akhirat. Lagi besar perkara yang perlu dijawab, perlu diselesaikan pada hari akhirat kelak. Seorang suami memiliki tanggungjawab membesarkan dan menafkahkan isteri dan mendidik serta membesarkan anak-anak menjadi keluarga, menjadi manusia yang saleh dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suami juga bertanggungjawab kepada isteri. Ayah juga bertanggungjawab kepada anak-anak untuk memastikan supaya keluarga mereka menjadi keluarga yang saleh, keluarga yang baik. Tanggungjawab ini pun akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya Pak Menteri, bukan hanya wakil rakyat, tapi kita yang berada di rumah pun akan disoal. Tanggungjawab yang dipegang memakmur untuk makmurkan rumah Allah, masjid, surau, pun akan disoal. Apakah yang telah kita buat untuk memakmurkan masjid, memakmurkan surau? Kerana ia adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dimakmurkan dengan ibadah, dengan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apabila kita tidak berlaku adil dan tidak mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik kepada orang yang kita pimpin, maka janganlah kita sekali-kali membiarkan amanah jawatan tersebut. Kalau kita tak mampu, kita pulangkan amanah tersebut kepada yang mampu. Kalau kita tidak terdaya memegang amanah, pulangkan amanah tersebut kepada orang yang terdaya. Apabila seorang wakil rakyat sebagai contoh tidak mampu melaksanakan amanah untuk membawa kehidupan yang baik kepada rakyatnya, membawa rakyatnya menuju kepada kesejahteraan, keadilan,
maka gantikanlah dengan orang yang lebih beramanah, orang yang lebih baik. Ya. Tanggungjawab menggantikan wakil rakyat itu ialah tanggungjawab kita. Sekiranya orang yang kita lantik tidak bertanggungjawab, maka kita bertanggungjawab untuk memilih orang lain. Ini di antara perkara yang perlu kita faham. Amanah adalah sesuatu yang ringan disebut, tetapi amat berat untuk dilaksanakan. Amanah, 3 patah perkataan. Amanah, 3 patah perkataan. Ringan, mudah. Tapi nak lakukan, nak memenuhi tuntutannya, suatu yang sangat berat. Sangat berat. Mereka yang hanya pandai merebut jawatan, merebut kedudukan untuk meraih kesenangan dan kemuliaan dunia demi harta dan kehormatan, akan menyesal pada hari akhirat kelak. Atas dunia ini seronok mereka dengan jawatan, mereka boleh jadi kaya, mereka boleh terkenal, mereka boleh menjadi orang yang dihormati dengan jawatan tersebut. Tapi hakikatnya mereka akan menyesal di hari akhirat kelak. Kerana soal jawabnya yang sangat panjang di hari akhirat, yang sangat hebat di hari akhirat. Ini di antara perkara yang perlu kita sedari. Kalau kita rasa mampu memegang jawatan, silakan. Tapi kalau kita tidak mampu memegang jawatan, ataupun kita pegang jawatan kerana niat-niat yang lain, niat-niat keduniaan, maka ingat amaran Allah Subhanahu Wa Taala dan amaran Nabi dalam hadis ini, bahawa jawatan itu akan menjadikan kita wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamatun. Jawatan itu pada hari kiamat akan menjadikan kita orang yang rugi dan orang yang nadamah, orang yang menyesal di hari akhirat. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat dengan sebab jawatan yang kita pegang yang kita tidak mampu tunaikan dan mampu laksanakan. Jawatan yang kita pegang yang diberikan kepercayaan oleh orang ramai kepada kita, oleh orang lain kepada kita. Tapi kita tidak mampu untuk melaksanakan jawatan tersebut secara kompetensinya, ataupun secara integritinya kita tak mampu. Kita tidak berintegriti, kita tidak kompeten dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut. Maka kembalikan, serahkan jawatan tersebut kepada orang yang lebih mampu supaya kita tidak menyesal di hari akhirat kelak. Oleh itu muslimin muslimat sekalian, marilah kita berusaha untuk memenuhi tanggungjawab apabila kita diberikan amanah, diberikan jawatan, kerana jawatan adalah suatu amanah yang perlu kita laksanakan. Dan mudah-mudahan muslimin muslimat sekalian, dengan jawatan tersebut kita menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang baik. Mudah-mudahan dengan jawatan tersebut kita boleh mengumpulkan pahala-pahala, mengumpulkan pahala, bukan mengumpulkan dosa dan maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita tergolong dalam golongan orang yang berpahala dengan jawatan yang kita ada. Sekali itu pagi ini, yang baik daripada Allah Subhanahu Taala, yang lemah, yang kurang daripada kelemahan dan kekurangan sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita bersama. Ma asabana min hasanatin famin Allah, wa ma asabana sayyi'atin famin anfusina. Aqulu qawli hadha wa asma'u li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.